Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa Huawei launch P60 dan juga foldable smartphone terbaru mereka iaitu X3, saya ada buat satu post dekat Facebook yang mengatakan Huawei ni tak sedar diri lah. Dia punya demand tu dah lah kurang gila, tak ramai orang beli, tapi bila dia launch produk baru, dia letak harga yang ridiculous gila. Untuk Huawei foldable smartphone ni, X3 ni, harga dia RM8,888 Malaysia. Orang kata number yang ada ong tapi mahal nak mampus. Lagi mahal compare dengan the king of foldable smartphone iaitu Samsung Fold 4 yang harga dia lebih kurang RM6,500 Malaysia. Dekat post tu saya ada bagi tahulah yang sebenarnya Huawei dia pernah capai peak dekat Malaysia ni masa Nova 2, Nova 3 ketika Hana Delisha jadi duta mereka. Ketika tu saya sebagai dealer, orang yang jual smartphone Huawei, boleh kata macam ada stok confirm untung. Orang akan datang beli. Orang takkan nego dah nak minta hadiah lebih ke ataupun nak minta diskaun. No, kita bagi je harga macam ni, orang akan terus beli. 1,300 kah? Okey, 1,300 jalan terus. But then berlaku isu antara China dan juga Amerika. So mereka terpaksa buang Play Store. Bayangkan dia punya demand tu dari 80% kita kata drop sampai 5%. Dia bukan drop sikit-sikit sampai 70, 60. No, dia drop terus. Bayangkan dari 80% dia drop sampai 5% sahaja. Dan now dia launch produk baru, dia letak harga yang ridiculous gila. That's why bagi saya mereka ni tak sedar diri. Cuma minggu lepas mereka punya general manager Malaysia dari China, dia datang ke Kelantan untuk visit HES Huawei Experience Store Lembah Sireh sana, which is owned by Mona Lisa. Walaupun saya kutuk Huawei, sebenarnya saya memang jual produk Huawei. So masa tu saya nak ceritalah ke apa kita kata kebimbangan saya terhadap isu Play Store ni. Macam nak harapkan Huawei bawa balik lah Play Store ni. Tapi sebelum saya sempat cakap, dia punya GM bagi tahu dulu yang sekarang Huawei dalam difficult punya era lah. Dah 2-3 tahun mereka dalam era kesusahan dan minta kami sebagai dealer mereka untuk support bisnes mereka ni. Mereka sedar yang masalah Play Store adalah masalah yang sangat besar. That's why mereka sediakan beberapa alternatif supaya pengguna masih lagi dapat guna app seperti mana ada dekat Android. And dia pun minta saya berlaku adil sebelum saya judge apa-apa dekat smartphone dia. Lebih baik saya cuba. So, saya decide untuk pinjam demo unit dari HES Lembah Sireh, Mona Lisa Huawei Experience Store dekat Lembah Sireh tu. Saya akan guna smartphone ni dalam satu jangka masa dan saya akan buat ulasan penuh lah. Untuk video kali ni saya tak nak buat review, tapi saya nak buat sedikit comparison Huawei Mate X3 dengan saya punya Samsung Fold 3, dan saya akan cuba install apps Google ke dalam Huawei Mate X3 ni. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey, sekali lagi saya nak bagi tahu kepada anda, ini adalah demo unit dari Mona Lisa HES Huawei Experience Store yang ada dekat Lembah Sireh. Let's say anda cari produk-produk dari Huawei, anda boleh hubungi saya. Saya ada jual produk tersebut. Ini packaging untuk Huawei Mate X3. Of course, dia dah pun dibuka sebab dia dah pernah demo dekat sana. And ini produk utama dia. Dekat sini adalah dia punya teks dan sebagainya. Dalam ni dia ada tunjuk kepada kita 3 simple ways untuk download apps. Okay, tak apa. Yang ni kita tolak tepi dulu. Dan dalam ni ada kotak-kotak, ada pencucuk-pencucuk. Basically tak ada benda yang penting sangat kot. Ini adalah paperwork. Dan ada casing. Casing yang dia bagi kepada kita ni jenis dia macam plastik juga. Dekat sini dia tak rata dan belakang ni dia matte lah. Matte. Nice. Bagi saya nice lah.
Lepas tu ini dia punya adapter dan juga dia punya kabel. Tak kedekut guys. Tak kedekut. Dan ini produk dia. Sangat nipis. Ini bukan first time saya pegang Huawei Mate X3. Masa minggu lepas, masa saya jumpa dia punya GM dia memang pakai Huawei Mate X3 and ketika tu dia bagi saya main-main lah dengan smartphone ni. First impression saya masa pegang Huawei Mate X3 ni, saya macam terkejut lah sebab normally untuk foldable smartphone dia agak tebal, tapi Huawei ni kalau kita tutup pun dia punya saiz ketebalan ni lebih kurang sama je dengan mana-mana smartphone, even dengan iPhone 14 Pro yang saya guna. Dan kita akan buat comparison side by side dengan saya punya Samsung Galaxy Fold 3. Kanan Huawei, kiri ni Fold 3, bukan Fold 4 Anda boleh nampak first kali yang ketara ialah dari segi dia punya saiz screen. Panjang saiz screen dia ni Samsung dia agak nipis, but actually Samsung bila saya guna dia, saya sangat selesa one-handed lah. Guna one-handed sebab dia halus macam ni kan. Huawei saya tak pastilah, nanti saya akan guna dan saya akan inform kepada anda. But dari segi perbezaan memang kita boleh nampak yang dia punya skrin hadapan ni pun saiz dia sangat-sangat ketara. Dari segi tinggi lebih kurang sama, cuma dari segi lebar tu lah. Lebar memang Huawei lagi lebar. Okey, dari segi berat pula kita tengok dari segi berat pula. Huawei punya dalam 247.5 gram, manakala untuk Samsung Galaxy Fold 3 ialah 276 gram. Tak beza sangatlah. Dan bila kita buka dia, Huawei kita buka dia boleh rasalah betapa nipisnya Huawei ni kalau kita nak bandingkan dengan Samsung punya. Okey, ini belah kiri ni Samsung, manakala belah kanan adalah Huawei Mate X3. Anda boleh nampak perbezaan dia memang ketara lah sebenarnya. Dua-dua nipis tapi Huawei sangat-sangat nipis guys. Kalau kita buat ukuran, kalau saya buat ukuran dengan saya punya benda Allah ni, Huawei lebih kurang dalam 5.5 mm, manakala Samsung dalam 7.0 mm. Okey, benda kedua yang saya perasan tentang Huawei Mate X3 dan juga Samsung Fold 3. Actually Samsung Fold 3 saya ni memang dah rosak lah. So benda seterusnya yang saya perasan ialah kesan lipatan, yang mana Huawei sangat-sangat minima dia punya kesan lipatan tu. Anda boleh nampak. Okey, dia ada magnet. Okey, nice. Manakala untuk Samsung ni anda boleh nampak kesan lipatan dia sangat-sangat jelas. Tapi anda kena ingatlah, ini bukan Fold 4, ini adalah Fold 3 dan dia tak ada magnet, dia tak akan betul kan. Macam Huawei ni dia ada magnet tau. Macam ni. Sangat nice. Dan Huawei ni kita boleh perasan yang dia punya dekat bahagian tepi ni dia lebih ergonomik, dia lebih melengkung macam tu. Dari segi yang lain tak ada beza yang ketara. Dia punya bahagian belakang ni kalau Samsung Fold 3 dia pakai dia jenis glossy, tapi Huawei ni dia macam pakai leather punya. Of course dia punya design kamera pun berbeza lah. Okey, kita tengok dari segi spesifikasi. Actually Huawei Mate X3 ni kalau ikut saya punya knowledge, dia punya spesifikasi ni tak adalah kita kata latest sangat. Dia punya processor dia pakai Snapdragon 8 Gen 1 dan dia 4G. Dekat website saya tengok dia pakai 4G. Lepas tu RAM dia 12, lepas tu 512. Tak ada benda sangat lah. Tak ada benda sangat. Kamera pun biasa saja. Nanti kita test. Walaupun dia bagi tahu yang dia punya low light tu padu, saya ada tengok juga yang GM dia ambil gambar tu. Bagi saya biasa-biasa sajalah. Tapi kita akan cuba dengan lebih intens lepas ni. So sekarang apa yang saya nak buat ialah saya nak cuba install beberapa apps Google masuk ke dalam Huawei Mate X3 yang ada dekat depan saya ni. First kali apa yang kita kena buat ialah kita kena masuk dia punya store dahulu, which is dia punya apps gallery. Okey, untuk install apps dari Google, actually dia punya apps gallery ni adalah macam game-game yang anda nak main.
For sure itu ada macam Mobile Legend ke, PUBG Mobile ke, yang tu tak ada masalah. Isu dia sekarang adalah orang yang nak kejar productivity, orang yang guna apps-apps dari Google. Dia bila kita cakap dia tak ada Google, dalam automatically dia tak ada Google Docs, dia tak ada Gmail, dia tak ada YouTube. So apps-apps tu lah yang saya nak cuba download masuk ke dalam ni dan guna. Saya ada tanya orang Huawei kata first kali kita kena install satu apps yang diberi nama Lighthouse. So kita install Lighthouse. Dia punya apps design dia macam ni, then kita install, open. Dekat sini kita pergi ke service, account, masukkan kita punya account Google, masukkan password, lepas tu buatlah verification, kemudian kita kembali ke apps gallery ni. By right, bila kita search dekat apps gallery ni, saya search Google dahulu, dekat apps tu sendiri memang tak ada lah. Anda boleh nampak atas sekali ada QR code for Google bla bla bla, tapi dekat petal search ni kita boleh nampak ada Google and kita boleh install. Jadi saya tekan install dekat situ sama dengan Google Chrome. Next kita cuba check sama ada dia punya apps gallery ni ada Google Docs. Okay. Sama juga actually dekat dia punya apps gallery tak ada, tapi dekat petal search ni kita boleh jumpa Google Docs. Saya install dekat situ. Last kali yang paling penting, walaupun dia tidak melibatkan productivity secara direct, tapi benda ni sangat-sangat penting guys. Sangat-sangat penting, iaitu YouTube. So adakah YouTube ada dekat sini? Oh, YouTube memang ada dalam dia punya apps gallery, jadi kita boleh install macam tu sahaja. Now kita dah ada beberapa apps Google dekat sini. Okay, yang pertama Google tu sendiri. Jadi Google tak ada masalah, anda boleh guna. Lepas tu Google Chrome pun tak ada masalah, kita boleh guna macam biasa. Continue as Mona Lisa, no thanks, then kita boleh search macam biasa. Mona Lisa PC, PX pun tak ada masalah. So kita boleh guna Google. Lepas tu Google Docs, adakah saya boleh type macam biasa? Okay, so ini skrip saya boleh guna macam biasa juga, tak ada masalah juga. Lepas tu dia punya YouTube. Ini yang paling penting guys. Okay, bagi dia access masuk ke dalam kita punya device. Dia perlukan sedikit masa sebab dia nak set up Google service dekat sini. Satu lagi benda penting yang saya lupa, iaitu Google Gmail. So Gmail memang dah ada dalam dia. Gmail pun tak ada dalam dia punya apps gallery. Dia ada dekat petal search, dan kita just download dekat situ. Satu lagi ialah Google Meet. Google Meet pun boleh download. Sama juga, dia ada dekat petal search. So dekat sini saya dah download Gmail tadi. Saya boleh masuk ke dalam email saya, pilih Mona Lisa, take me to Gmail, and saya boleh access macam biasa. Lepas tu sama dengan YouTube tadi. Kita tengok YouTube masih lagi loading guys. But basically at this point kita boleh guna semua apps Google tanpa ada sebarang masalah. Cuma anda kena install Lighthouse tu dulu. Anda install Lighthouse, anda masuk ke dalam masuk account Google anda. Lepas tu anda boleh download semua apps Google dekat dia punya apps gallery. Basically dekat apps gallery tu dia tak adalah apps Google secara official, tapi dekat petal search tu kita boleh download dia punya apps tanpa ada sebarang masalah. Now saya pun boleh guna tanpa ada sebarang masalah, even untuk dia punya YouTube tu. YouTube pun boleh masuk macam biasa. Boleh play macam biasa. Account premium disebabkan saya memang ada account premium YouTube lah. Jadi buat masa ni, saya rasa tak ada masalah lah untuk guna Google punya apps, and saya rasa tak ada masalah untuk kegunaan harian saya. Saya akan guna Huawei Mate X3 ni dalam satu jangka masa, dan saya akan buat ulasan penuh tentang smartphone ni kepada anda, berbaloi ataupun tak. But still 888 RM8,888 Malaysia, satu angka yang sangat-sangat besar lah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Jumpa lagi.